Menerusi segmen Pesona di Zahra, di konti tetamu tetap saya secara seperti mana saya, kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke konti. Alhamdulillah. Ya, bersama dengan sambutan Eid Adha, bakal kita sambut tak lama lagi. Jadi di awal ni kita nak berkongsi tentang itulah ya. Tajuknya pun tentang korban. Jadi sisi mana yang Ustaz nak bawa bila sebut tentang korban tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaruhu wa wala. Dirahmati Allah, DJ Siti, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak dan adik-adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian, walau di mana saja kita berada, di dalam kereta ke, dekat dapur ke, dekat jabat ke atau di mana-mana je, salin. Sebab hukamat kata qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menyalin, dengan salin, kerana sesungguhnya sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Jadi hari ni kita nak kongsikan mengenai korban. Kita nak bawa 2 kali tajuk ni, satu minggu ni, satu lagi minggu depan, kan? Kita nak tengok minggu ni kita cerita bab hukum dia, minggu depan hikmah dia, sebab minggu depan dah lepas raya korban. Okey. So jadi saya nak cerita pada pagi yang berbagi ni dalam 4 bab saja. 4 bab Siti. Kita boleh cerita 1001 bab. Bab korban ni sangat luas, ataupun bab cerita tentang raya haji ni dia sangat luas. Kita buat cerita haji korban ni kita cerita, dan dia sangat luas, So jadi maknanya kita nak cerita dalam 4 bab, kan? Biar dengan insya-Allah kita tahu dengan izin Allah, dengan 4 bab ni kita memahami maknanya tentang raya haji itu sendiri, ibadah haji itu sendiri, dan juga korban. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Okey, terus pada bab pertama. Bab yang pertama saya nak ceritakan mengenai sejarah ibadah haji, sejarah haji itu sendiri. Okey. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ni ibadah. Sebab tu dalam Al-Quran sendiri, kenapa manusia ni diciptakan? Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin itu untuk menyembah aku. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga para jin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ni, ibu-ibu, ayah, bapa, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, ibadah ni ada 5 peringkat dia. Ada ibadah bentuk diri. Ibadah bentuk diri ni macam kita sembahyang, puasa, kan? Kita maknanya kita baca Quran, kan? Kita i'tikaf di masjid, kita bersedekah hari ni, kan? Itu mana ibadah bentuk diri. Ada ibadah peringkat kedua, ada ibadah ni ibadah bentuk keluarga. Contoh hari ni kita banyak bicara mengenai kekeluargaan. Sebenarnya kita bicara mengenai bagaimana nak beribadah dalam bentuk keluarga. Kerana rumah tangga adalah gedung pada pahala. Rumah tangga gedung pada pahala. Kan? Banyak pahala lahir daripada rumah tangga. Sebab itu salah satu institusi yang syaitan nak attack adalah rumah tangga. Dia nak supaya rumah tangga ni hancur, berkecai dan sebagainya. Sebab apa? Rumah tangga adalah dia gedung kepada pahala. Okey, itu poin keduanya. Yang ketiganya, ada ibadah ni bentuk masyarakat. Contoh majlis ilmu, kan? Itu ibadah bentuk masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu ibadah bentuk masyarakat. Kemudian contoh majlis ilmu kita pada pagi ni di IKIM, kan? Ini ibadah bentuk masyarakat. Siti datang daripada jauh. Dari mana Siti? Dari jauh, kan? Saya datang daripada jauh, kita duduk dekat sini, kita bicara mengenai ilmu. Siti pun maknanya mengendalikan majlis sini. Maknanya itu ibadah bentuk masyarakat. Masyarakat semua bermanfaat. Ada ibadah bentuk negara. Ibadah bentuk negara ni contoh mempertahankan negara, maknanya menjadikan maknanya membangunkan negara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ibadah bentuk ummah. Bentuk ummah ni lebih luas lagi. Contoh, dia melangkaui batasan geografi. Contoh, kita bantu saudara-saudara kita di selatan Thailand, kan, di Myanmar, di Kemboja, di Palestin dan sebagainya, kan. Itu ibadah bentuk ummah, kan. So jadi ini 5 bentuk ibadah. Dan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya ibadah sembahyang aku, sembahyang aku, inna salati wa nusuki, dan ibadah aku dan seluruh hidupku, wa mahyaya wa mamati, dan kematian aku lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, kan? Dan sebab itulah
Nabi SAW, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, diberikan dia satu maksudnya satu asas yang kukuh, akidah, iaitu membawa orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga syariat. Syariat ni cara beribadah. Dan syariat antara Nabi ni ada sedikit kerana berbeza sesuai dengan umat-umat itu. Maknanya orang Yahudi dah ada syariat lebih keras lagi, kan? Orang-orang kemudian kaum Nabi Ad, kaum Nabi Lut, kaum Ad, mana dia ada ibadat, ada syariat termasuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ada syariat dia. Jadi bermula ibadah haji ni, iaitu kita dah kenal lima tingkat ibadah itu. Ibadah haji ni dia bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, mereka berdua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan Kaabah. Membangunkan Kaabah. Jadi Kaabah itu dibangunkan oleh mereka berdua ini, dan ketika Kaabah ini dibangunkan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Ibrahim syariat untuk ibadah haji. Macam mana nak menunaikan ibadah haji? Dia bermula daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim AS meletakkan Hajar Aswad. Kalau kita melihat tafsir At-Tabari, ketika Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ihbitu minha jami'a, Nabi Adam itu diturunkan daripada syurga, turunlah kamu kesemuanya. Di tangan Nabi Adam itu ada batu daripada syurga, dipanggil Hajar Aswad. Dan batu itu diletakkan kepada Kaabah. Jadi itu bermulanya ibadah haji. Sedangkan itu Kaabah yang berada, ataupun Baitullah dipanggil, Baitullah yang berada di Makkah itu untuk ibadah haji. Adapun Baitul Maqdis yang berada di Palestin sana tu, yang terletak di kota Jerusalem sana itu adalah tumpuan untuk ibadah solat. Beza, solat di mana menghadapnya dulu ke Baitul Maqdis di Jerusalem. Ibadah haji buatnya itu di Baitullah dekat Makkah sana. Itu bermulanya. Dan bermulalah syarat ini, maka para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kalau mereka disyariatkan kembali untuk solat akan menghadap ke Baitul Maqdis, dan haji akan mereka buat di Mekah, ataupun di Baitullah sana itu. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan kembali ibadah solat dan ibadah haji itu. Pada permulaan sama juga ibadah haji, iaitu dibuat di Baitullah, dan ibadah solat dibuat di Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW dapat syariat solat, menghadapnya itu di Baitul Maqdis. Sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi SAW ketika satu solat asar, naik rakaat ketiga, turun satu ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang ibadah solat juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi SAW ke arah Kaabah itu, ke arah Baitullah itu. Jadi bukan saja untuk ibadah haji, tapi juga untuk ibadah solat. Maka Nabi naik rakaat ketiga, Nabi pun berpaling ke belakang. Maksudnya antara Mekah dengan Baitul Maqdis itu 180 darjah. Maknanya berpaling betul-betul ke belakang lah. So Nabi berpaling ke belakang, dia pun melangkah ke depan sekali satu, langkah ke depan satu, langkah ke depan satu, dan para sahabat pun ikut. Sampai Nabi bagi salam, para sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, kenapa kita berpaling? Maka Nabi SAW menyebut, hari ini turun ayat ibadah solat diarahkan juga ke Baitullah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimat yang saya doakan dan saya sayangi sekalian, bagi orang Yahudi, mereka masih lagi menganggap Baitul Maqdis itu sebagai kiblat pertama. Dia masih lagi ulal qiblatain. Maknanya kiblat yang pertama tu bagi umat Islam adalah Baitul Maqdis. Bagi orang Yahudi, Baitul Maqdis masih lagi kiblat pertama mereka. Sebab itu kan, Siti, ibu-ibu, ayah saya sekalian kan, orang Yahudi kalau sembahyang dia akan menghadap ke Baitul Maqdis. Mana-mana dunia, kalau dia buat masjid dia ni istilah dia, atau kuil dia ni istilah dia adalah sinagog. Kalau mereka sembahyang di sinagog, mana-mana sinagog tu berada di UK ke, di Jerman ke, di Rusia ke, di US ke, maknanya sinagog itu semua akan menghadap ke Jerusalem. Dan kalau kita melihat maknanya orang Yahudi yang sembahyang dekat tembok tu kan, dia angguk-angguk ke tembok tu, sebenarnya tembok ratapan itu ataupun Wailing Wall, ataupun dipanggil juga Western Wall sebab tembok tu adalah tembok bahagian barat. Sebenarnya Western Wall tu adalah tembok bahagian barat Baitul Maqdis. Tembok tu adalah tembok Baitul Maqdis. Mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Dan luasnya Baitul Maqdis ni adalah 36 ekar.
Dia tak macam Kaabah. Kaabah tu tak besar sangat kan. Baitul Maqdis luas 36 ekar. Itu semua adalah kiblat pertama umat Islam. Tu maknanya kiblat pertama. Orang Yahudi masih lagi mereka, sebab tu mereka, orang Yahudi cuba nak ambil rampas Baitul Maqdis sebab mereka kata itu ni kiblat mereka kan. Tapi bagi Islam kita adalah masjid suci, ulal kiblatain kan, kiblat pertama. Kemudian sanil masjidain, masjid kedua dalam umat Islam kemudian tanah haram yang ketiga. Ni dia. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian, yang menariknya Siti kan, apa dia Ustaz? Yang menariknya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra dalam peristiwa Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Dan ketika itu Nabi SAW bersembahyang dengan seluruh para roh, para arwah. Arwah ni plural bagi roh para arwah alaihimussalatu wassalam, para arwah nabi-nabi ni 124,000 para nabi Kalau mengikut fatwa Ibnu Hajar, 124,000 para nabi, roh para nabi bersembahyang dengan Nabi SAW. Dan yang menariknya kan, ketika Nabi SAW sembahyang dalam Baitul Maqdis, Nabi menghadap ke Baitullah kan. Jadi maknanya itu kiblat pertama. Kalau kita lihat hukum syarak atau hukum fiqh kan, katakan hari ni kita sembahyang di dalam Baitullah, di dalam Kaabah kan, mana kita nak arah? Kita di luar Kaabah, kita mengharap ke arah, kita menghadap ke arah Kaabah. Tapi kita berada di dalam Kaabah, kita nak sembahyang, kita ngadap ke mana? Kita boleh sembahyang ngadap mana-mana saja sebab kita dalam Kaabah. Macam tu juga ketika Baitul Maqdis itu, Nabi SAW boleh menghadap ke mana-mana saja sebab Nabi sembahyang dalam kiblat, dalam Kaabah. Kaabah pertama tu. Tapi ketika itu Nabi SAW menghadap ke arah Baitullah. Itu yang menariknya. Dan ketika Nabi SAW dapat syarat sembahyang, pada permulaannya menghadap ke Baitul Maqdis sampailah 18 bulan kurang lebih dalam mengikut rawi, maka Nabi SAW menghadapkan ke arah Baitullah. Ni. Jadi itu bab pertama itu sejarah ibadah haji dan kedudukan, maknanya Kaabah dan juga Baitul Maqdis. Okey. Bab kedua. Okey, kita nak cerita 4 bab saja. Bab kedua apa dia? Apa cerita Ustaz? Bab salin. Salin. Okey. Bab kedua. Bab kedua takrifan ibadah haji. Takrifan. Ibu-ibu, ayah, bapa, kakak sekalian kan, dalam Islam semua benda yang disyariatkan kepada kita, dia ada takrifan yang jelas. Dia ada maksud yang jelas. Kita tak boleh bagi takrifan suka-suka kepala kita. Tak boleh. Sama ada takrifan itu jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW maknanya bercakap itu dalam Quran, Allah sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi semua adalah wahyu yang diturunkan kepada baginda SAW. Semua benda ada takrifan dia. Contoh. Okay. Bab kedua ni takrifan ibadah haji Contoh kita hari ni sembahyang kan. Apa maksud sembahyang? Maksud sembahyang adalah sesuatu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan niat dan diakhiri dengan salam. Itu takrifan syariat Nabi SAW. Hari ini kan kita dijumpa orang yang mentakrifkan sembahyang. Sembahyang tu sebenarnya dengan niat saja. Kerana sembahyang adalah doa. Dari mana dia dapat takrifan itu? Dia takrifkan sendiri. Dan kalau dia takrifkan sendiri, itu bukan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu agama lain dah. Kan? Ada orang kata, sembahyang niat je. Ini sembahyang orang yang sembahyang dengan yang betul-betul sembahyang itu sebenarnya tak betul tu kan. Janji hati kita baik, hati kita kena Tuhan, sembahyang itu pakai niat je. Sedangkan takrifan syariat Nabi SAW, sembahyang bermula daripada takbiratul ihram dan niat dan juga berakhir dengan salam. Macam tu kan puasa. Apa takrifan puasa kan? Kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa kita, benda-benda harus yang di luar, maknanya yang boleh membatalkan puasa kita, daripada terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu takrifan puasa. Ada orang ni mentakrifkan puasa, dia kata kita kan biasanya makan maknanya makan satu hari satu malam. Okey. Kemudian katakan kita makan satu hari satu malam tu kiraannya dalam 2 pinggan lah contohnya kan.
Jadi kita siang tak makan, jadi kurang sepinggan lah. Maksudnya suka sepinggan. So maknanya satu hari tak makan. Jadi dia takrifkan puasa tu okey, kita puasa tu boleh makan. Mengikut dia. Boleh makan, kita kurangkan sepinggan aja. Maknanya daripada 2 pinggan jadi sepinggan aja. Itulah puasa. Sebab satu hari tu tak puasa sama juga tak makan separuh hari kan. Maknanya separuh pinggan tak makan lah. Begitu. Itu takrifan bukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat dia. Dan siapa yang ikut itu agama dia. Itu bukan agama Islam. Itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab syariat adalah benda yang diturunkan Nabi SAW dan dia jelas takrifan dia. Okey, balik pada ibadah haji takrifan yang kedua. Ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Ibadah haji, takrifan dia adalah Al-Hajjul Arafah. Haji ada perhimpunan di Padang Arafah. Dan takrifan Padang Arafah adalah di Mekah sana tu. Satu tanah yang ada border dia, yang ada had dia, yang ada hudud dia, ada border dia, yang berada di Mekah sana. Kita tak boleh nak takrifkan Padang Arafah tu di mana-mana tempat. Ya. Tak boleh. Dan berlaku sebenarnya kan. Berlaku. Ada orang hari ni yang dia mentakrifkan, okey, Padang Arafah tu berada di India. Maka mereka buat haji tu di India. Ada. Kan? Jadi kalau mereka takrifkan Arafah tu, mereka banyaklah kalau kita dengar dia punya perbahasan pun kita macam logik je. Arafah tu Arafat, mana pengenalan. So maknanya manusia ni perlu mengenal. Kalau kita dapat kenal, kalau pergi ke tempat tu kita kenal, maka itulah haji. Tidak. Kan? Sebab takrifan Padang Arafah satu tanah yang ada border hadnya yang ditunjukkan Nabi SAW yang berada di Mekah sana tu. Kita tak boleh nak cakap ke mana-mana. Kan? Saya pernah sampai di Tirmiz. Tirmiz ni sekarang ada makam Imam At-Tirmizi, kan, ulama hadis, dan juga ada Qadi Tirmiz, kan, maknanya satu ulama daripada mazhab Hanafi. Tirmiz ni dia dekat sekarang ni di bawah Uzbekistan, dia sepadan dengan Afghanistan. Jauh perjalanan di situ kan. Saya pernah sampai sebab saya ziarah makam Imam At-Tirmizi di sana tu kan. Di sana tu ada satu fatwa, kan? Maknanya kalau sesiapa yang maknanya lawat makam Qadi Tirmiz ni dan tawaf di situ, dia dapat pahala umrah ataupun 7 kali dapat pahala haji. Maka itu bukan syariat Nabi SAW. Itu takrifan mereka sendiri. Bukan di Tirmiz, dia ada di Mekah takrifannya. Macam tu juga saya pernah pergi ke maknanya bagian-bagian lah, banyak lah orang yang tawaf kat pokok lah dan takrifkan tak ada tawaf ni dapat pahala haji lah dan sebagainya. Maka tidak. Dan juga ibu-ibu, ayah, abang, kakak sekalian, di Malaysia pun ada orang yang mentakrifkan untuk haji tu di Malaysia saja. Pergi Malaysia ataupun pergi tempat-tempat dia mungkin dapat pahala umrah, dapat pahala haji. Tidak. Sebab syariat Nabi SAW takrifan dia jelas. Al-Hajjul Arafah, haji perhimpunan di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Telah kita ketahui tarikh dia, yang telah diisytiharkan dalam tarikh dia, kan, beberapa hari lagi ni. Dan maknanya duduk di sana itu sehingga tenggelam matahari. Dan takrifan Arafah itu adalah berada di Mekah. Kita tak boleh nak takrifkan belakang rumah kita dan sebagainya. Dan dalam sejarah Baitul Maqdis kan, pernah satu orang khalifah daripada zaman Bani Umayyah minta supaya ulama berfatwa. Khalifah, pemimpin minta supaya tawaf ataupun haji boleh dibuat di Baitul Maqdis. Kan? Maknanya pernah diminta, khalifah minta supaya tawaf boleh buat di Baitul Maqdis. Maka ketika itu para ulama-ulama betul-betul memang mereka menentang. Walaupun dipenjara, walaupun dihukum, tidak. Kan? Dia kata akan keluarkan fatwa demikian. Sebab apa? Takrifan haji dan umrah adalah di Mekah sana. Susah-susah, payah-payah nak datang pun kena pergi ke sana itu. Kan? Ibu-ibu, kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Habis bab yang kedua. Kita pergi pada bab yang ketiga. Okey. Kita nak kongsi 4 bab je. Pada kita boleh bertanya soalan ya. Okey. Bab yang ketiga, perkataan labbaik Allah. Labbaik Allah kan. Ada 5 perkataan disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Muhammad. 5 perkataan dan perkataan ni special. Perkataan ni syiar. Syiar ni apa maksud syiar? Benda yang boleh nampak itu adanya Islam. Syiar benda-benda syiar ni contoh apa? Contoh masjid. Masjid tu syiar. Masjid syiar. Menara tu, kubah tu syiar. Orang tengok, ini masjid, ini ada Islam. Maknanya azan tu syiar, labbaik Allah tu syiar. Syiar tu benda yang nampak, ini ada Islam. Bagi salam tu syiar. Kan? Saya pergi ke negeri China kan. Saya pernah buat program TV dengan maknanya dengan satu rancangan TV di China kan. China di Xi'an kan. Kita nak tahu dia tu Islam atau tidak, beri salam. Kan? Assalamualaikum, dia akan jawab. Waalaikumsalam, itu Islam.
Mana syiar. Kan kita tak kenal mana satu Islam, mana tu tidak Islam. Dengan cara kita bagi salam. Dan dia tahu kita beri salam, masya-Allah pun suka, dia gembira, kita pun gembira. Walaupun lahjah dia tu, cara menyebut dia mungkin maknanya berlainan sikit makhraj dia kan. Dia kalau beri salam, dia akan beri salam, Assalamualaikum. Alaikum. Lahjah dia. Tapi kita janganlah mengajuk je, Waalaikumsalam. Tak boleh. Jawab betul-betul. Kan, sebab ada barakah di situ kan. Itu syiar. Okey, balik pada pembahasan yang ketiga kita adalah labbaik Allah, perkataan labbaik Allah. Ada 5 perkataan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita umat Muhammad. Perkataan ada barakah dia, perkataan ada kebaikan dia. Kayak 5 perkataan. Yang pertamanya azan dan iqamat. Azan dan iqamat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Muhammad. Kan, di syariat kepada Muhammad ada kelebihan-kelebihan dia. Kalau kita nak cerita punya ni panjang lah. Mana kuliah ni boleh jadi mana kuliah 5 perkataan. Boleh tengok kat YouTube ceramah saya, Ustaz Amin kan, 5 perkataan ke yang dia anugerah, ada 5 perkataan kot, mana tajuk dia tu. Saya bahaskan satu tajuk khas dalam 1 jam punya bahasan 5 perkataan ni, kelebihan dia. Perkataan yang keduanya yang disyariatkan kepada kita umat Muhammad adalah takbir hari raya itu. Takbir hari raya disyariatkan ketika selesai peperangan Ahzab. Kan, maknanya umat Islam menang dari peperangan Ahzab, disyariatkan kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Kan, ya, tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Sadaqa wa'dah, benar janjinya, yakni janji untuk menolong orang-orang Islam. Okey. Wa nasara 'abdah, dan menolong hamba-hambanya. Didatangkan angin, habis orang kafir semua. Maknanya lari ketakutan pada perang Ahzab. 1 Syawal menang. Kan? Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah, dan memuliakan tentera-tenteranya. 3,000 orang lawan 10,000 orang. Tapi 3,000 orang nampak gagah sangat. Gagah sangat nampak. Sampai orang kafir nampak, uish, takutnya. Kan? Gagah sangat nampak. Wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, dan menghancurkan tentera bersekutu ni. Itu juga perkataan yang disyariatkan kepada kita. Sebab tu sunat kita bacakan hari raya itu dengan takbir, syiar. Kita takbir banyak-banyak kan. Di luar hari raya boleh tak takbir? Luar hari raya boleh tak? Boleh tak? Luar hari raya. Di luar hari raya ni, katakanlah hari Senin ni kita takbir raya lah, boleh tak? Boleh boleh. Cumanya dapat pahala zikir. Tapi kita baca pada hari raya, dia dapat pahala zikir dan pahala mensyiarkan hari raya tu. 2 pahala. Ada orang tua kita katakan, kau jangan baca takbir kat apa nama, bukan hari raya tau, orang kubur nangis. Padahal ramai cakap tak boleh kalau takbir luar hari raya kan. Orang kubur nangis. Bukan orang kubur nangis, makcik tu sedih. Kan, kita takbir dia sedih, teringat cucu tak balik lama. Oh, sabar cik. Okay. Boleh, tapi pahala zikir aja. Tapi kalau kita baca pada hari raya, dia dapat maknanya dua pahala zikir dan pahala mensyiarkan hari raya. Okey. Perkataan ketiga yang Allah syariatkan kepada kita adalah ni, labbaik Allah ni, talbiyah dia panggil. Orang pergi haji, orang pergi umrah, sunat dia baca syiar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami datang Tuhan. Ya, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah. Kita dapat sahutan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Perkataan yang keempat yang dianugerahkan kepada kita umat Muhammad adalah perkataan salam. Assalamualaikum. Kan? Dan jawabnya waalaikumsalam. Tak ada kelebihan dia, ada fadilat dia. Kalau kita bagi salam hatta dengan isteri kita, dengan anak kita, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW kata akan timbul kasih sayang ke hati ni. Sebab tu umat Islam dia berkasih sayang. Apa nama, ibu ayah saya sekalian kan, kita pergi mana-mana, kita jumpa orang Islam dekat Spain contohnya kan, dia tahu kita Islam, kita tahu Islam, terus rapat. Allah kurniakan kasih sayang tu. Kan, saya dengan insya-Allah banyak pergi negara-negara yang bukan Islam kan, tahu orang Islam, dia begitu sayang kat kita, kita jadi sayang kat dia. Ini Nabi SAW sebut mana berkat apa dia bagi salam tu dianugerahkan. Itu perkataan benar yang keempat, fadilat, antara fadilat adalah satu, salam tu bagi betul-betul. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Jangan kita jadikan salam tu untuk manggil orang kat dalam, apa nama, dekat dalam rumah kan, sebutnya pun salah. Assalamualaikum Cik Mahoy. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum lah. Cik Mah pun jawab Waalaikumsalam. Kenapa Waalaikum tu Waalaikum?
mak dengan pak kan. Perkataan besar. Sebab betul-betul Assalamualaikum dan jawab Waalaikumsalam. Dan Nabi ajar pula, kalau orang sebut Assalamualaikum, jawab lebih Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang sebut Assalamualaikum warahmatullahi, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada jawab lagi, Masya Allah. Itu perkataan keempat. Dan perkataan yang kelima yang dianugerahkan kepada kita umat Muhammad, disyariatkan balik disyariatkan balik kepada umat Muhammad adalah amin pada doa. Amin pada doa ni ada rahsia dia. Dia panjang juga perbahasannya, saya tak syarah di sini, insya-Allah. Saya dah pernah cerita juga di IKIM ni, ataupun boleh tengok kat YouTube juga kot. Saya ada ceramah banyak agak pasal Ustaz Amin, Ustaz Amin kan. Mana-mana tentang makna amin ke, saya pun lupa apa dia yang orang tolong masukkan tu. Amin ni dia macam satu perkataan untuk membuka doa kita. Amin bukan berasal daripada bahasa Arab. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab ada perkataan amin. Dia bukan asal daripada bahasa Arab. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, bapa, kakak yang saya sayangi sekalian kan, orang Yahudi doa pun sebut amin, orang Kristian doa pun sebut amin. Dia perkataan khas dan ada maksud dia kan? Dan ada maksud perkataan itu. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab dia ada perkataan amin. So sunat kita baca doa, kita mengaminkan doa atau kita aminkan doa kita tu amin. Sebab Nabi SAW sebut kan, maknanya amin, perkataan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, perkataan amin tu penyempurna kepada doa. Ni ibu ya, bapa kakak yang mata Allah sekalian kan, habis bab ketiga. Bab yang terakhir. Okey. Bagi kita yang tak dapat pergi haji ke Mekah, apa yang kita nak buat? Apa nak buat? Okey, kita boleh beribadah korban kalau kita mampu kan. So kita bahas sikit mengenai bab keempat ni, hukum-hukum mengenai ibadah korban kan. Mana berkaitan hukum lah. Pertama sekali binatang korban kan. Ini semua kita tahulah. Kita tempatkan masjid tu dah selesai dah. Tapi saja untuk ilmu kita kan. Binatang yang buat korban ni dia 5 ciri-ciri. Yang pertama mesti binatang ternak kan. Tak ternak tak boleh. Ini kita memburu dekat mana sultan mana-mana, kita dapat rusa, kita nak sembelih korban tak boleh. Kena ternak dulu. Sebab biar kena ada rasa sayang dulu. Ataupun binatang ternak kan, mana ternak tu kita tahu dan kita sayang. Kan benda tu. Walaupun kita beli kat kedai tak ada sayang berlaku kan, tak apa. Maknanya takrifan tu mesti binatang ternak kan. Kemudian apakah korban? Dari 5 kan, takrifan korban. Binatang ternak kan 4 kaki. 2 kaki tak boleh. Burung kasawari walaupun kita ternak, walaupun dia boleh tunggang, tapi tak boleh sebab dia mesti 4 kaki kan, 4 kaki. Kemudian 4 kaki. Kemudian yang ketiganya 4 kaki yang boleh ditunggang. Yang tak boleh tunggang tak boleh nak buat korban. Contoh hari ni katakanlah kancil kecil kan, tapi dia tak boleh nak tunggang kan, maka tak boleh kita nak korban dia. Kancil kecil, pernah tengok kancil lah, situ orang Pahang je Bangan selalu tengok kancil kan, banyak kancil sana orang memburu kat sana kan. Kancil yang kecil. So tak boleh. Landak yang boleh tunggang. Landak 4 kaki, kita ternak landak kan, landak boleh makan. Kan? Landak boleh buat korban dah Siti? Boleh buat? Boleh buat. Landak? Ada korang nak tunggang landak ni? Tak boleh Siti. Tak boleh. Bocor punggung. Bocor punggung sini. Tak boleh nak tunggang landak. Maknanya okey, binatang ternak kaki boleh tunggang. Yang keempatnya tidak ada cacat cela. Okey, tak ada cacat cela. Dan yang kelimanya maknanya binatang tu harus dimakan dan cukup umur. Harus dimakan. Tak boleh nak aku dapat rimau, dia beli rimau, aku sembelih rimau lah. Tak boleh nak rimau, tak boleh makan. Binatang tu tak harus dimakan, haram dimakan, tak boleh. Binatang tu harus dimakan dan cukup umur. Itu kalau kita nak buat korban. Pengalaman saya buat korban di Pingliang, China. Pingliang ni 1000 km daripada Beijing. 6 jam perjalanan daripada Xi'an. Kan? Kita pergi ke Pingliang sana. Orang-orang yang tak mampu korban pada pagi tu, dia akan datang bawa ayam kan? Dia kata minta imam, "Mam, tolong sembelih ayam ni, tambahkan untuk jamuan korban." Dia tak mampu buat korban, tapi dia faham ada jamuan korban. Ada yang bawa beras, ada yang bawa tomato, ada yang bawa kentang, ada yang bawa garam, ada yang bawa tepung, macam-macam. Supaya apa? Untuk buat ini jamuan korban ya. Jadi maknanya dipilihkan. Jadi orang yang tak mampu buat, dia boleh tambah-tambahkan sebagai jamuan korban. Jamuan bagi makan. Walaupun tak sembelih lembu ke kambing ke, tapi buat jamuan korban. Untuk jamuan korban tambah-tambahkan. Dia panggil pahala dia it'amut ta'am, memberi orang makan. Itu pahala yang lain juga. Tapi dapat pahala juga mensyiarkan, maknanya meraihkan hari raya itu.
kan. So jadi itu mana berkaitan dengan ibadah-ibadah korban. Lain-lain yang penting sekali adalah antara yang lain ni orang tanya juga kan, tentang potong kuku ni. Potong kuku, siapa nak ibadah korban 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tu tak boleh potong kuku. Potong kuku tu afdal saja, sunnah sebab Nabi buat kan. Tapi kalau jenis kita memang jenis subuh kan, kuku tu 2 hari dah panjang macam tu kan, potonglah kan. Jadi ni sunnah kalau kita nak korban. Sebab apa? Biar anggota badan kita ini menjadi saksi amalan kita. Saksi amalan kita ni, ibu ayah sekalian, kat akhirat besok ada 5 saksi amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadi saksi. Yang keduanya para malaikat kanan kiri kita ni. Lepas tu malaikat ni jadi saksi kita. Yang ketiganya manusia ni jadi saksi. Manusia-manusia jadi saksi. Lepas tu dalam hadis Nabi, pernah satu jenazah diusung, semua orang kata baik. Nabi kata apa? Dia dapat syurga tu. Nabi kata sebab apa? Kamu menjadi saksi kepada solehnya orang. Yang keempat yang jadi saksi kita adalah anggota badan kita. Surah Yasin sebut kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkatalah tangan mereka, berkatalah kaki mereka apa yang mereka usahakan. Sebenarnya anggota badan jadi saksi. Itu tujuan kenapa tak potong-potong tu, jadi saksi. Anggota badan jadi saksi, baik ke buruk ke. Dan bukan boleh pakat Kau jangan cakap depan tuan tau, besok aku belikan kau golang bosa. Kau jangan ngadu kat tuan apa aku buat. Dia tak boleh bakat-bakat ni. Dia bercakap je tangan kita ni. Tuhan nampak je baik ni, nyubit laki kerja ni. Pun dia cakap. Dekat luar bukan melembut je. Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah Ustaz sihat saya. Tapi tangan nyubit laki. Asyik ketak bibir je. Ketak lelaki. Mata asyik menjengkil je. Mata bercakap dan terjojol mata ni tengok orang lelaki menjeling lagi. Kalau tak taubat tu bercakap besok ni. Dan yang kelima yang menjadi saksi kita besok adalah ni, semua makhluk-makhluk yang lain. Lepas tu tok guru kita dulu, kalau kita perasan, lepas solat wajib dia akan langkah setapak solat sunat tu tempat lain, supaya mudah-mudahan bumi ni jadi saksi besok kalau dipanggil ketaatan. Semua makhluk ni akan jadi saksi besok, termasuk binatang korban kita. Okey, wallahu alam. Habis 4 bab cukup lah kan, insya-Allah. Lagi sambung lagi bab-bab yang lain tahun depan insya-Allah. Banyak sikit kita panjang. Tapi minggu depan insya-Allah kita akan bahas lagi hikmah korban. Sekali lagi kita akan bahaskan insya-Allah. Ya. Wallahu alam. Okey, kita buka kepada para pendengar. Kalau ada sebarang soalan untuk interaksi dengan kami di Konti, 3 platform kami sediakan. Pertama, boleh telefon kita di Konti 0362051500. Cara kedua, anda boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga, menerusi sistem SMS kami, pastikan berdaftar dahulu. Lepas tu baru boleh anda type IKIM, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Dah ada pun yang bertanya Ustaz di Facebook. Saya suka nak meraihkan Surau Nur Ramadan, Cik Nasir lah ni. Okey, apa syarat-syarat seseorang itu untuk tidak menyertai korban? Syarat-syarat tak sertai korban, maknanya apa alasan lah untuk dia swalikan daripada menyertai korban? Okey, dalam mazhab Syafi'i kita, hukum membuat korban adalah sunat muakkadah. Sunat yang sunat yang sangat digalakkan. Tak buat tak apa. Kan? Sebahagian mazhab Hanafi wajib kalau mampu. Saya kan, kalau saya tengok orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh, kebanyakan mazhab Hanafi. Saya kalau berjumpa dengan orang, saya akan tanya. Saya bangun, saya gunting rambut kan. Saya tanya dia, buat korban tak? Kata, buat. Kita hantar kat Bangladesh. Tapi sekarang pun mahal lah lembu kat Bangladesh kan. Tapi kau akan buat 2. Dia tukang gunting rambut di Malaysia, kerja gunting rambut. Dia buat korban. Sebab bagi dia aku mampu. Tengok kan, buat setengah bahagian mazhab Hanafi wajib kan. Saya isi minyak kan, Bangla tu tolong saya minyak, saya tanya, buat korban tak? Korban, kata buat, hantar. Tapi sama juga, lembu sana pun mula mahal dah. Mahal pun tak semahal kita lah kan. Maknanya penjaga stesen minyak, penjaga tau, bukan toke, penjaga pun buat korban. Toke tak buat, malu lah kan. Tapi mazhab Syafi'i sunat muakkadah, mana sunat yang digalakkan. So maknanya kalau kita tak buat, kalau kita buat, maknanya pun tak apa sebab sunat muakkadah. Cuma kalau boleh buatlah, sebab dia ada pahala dan dia ada fadilat. Tu benda berbeza. Pahala, Allah bagi pahala korban. Fadilat, kelebihan korban. Apa kelebihan korban? Di dunia Allah akan ganti balik harta kita tu. Dia menghapuskan dosa kita. Dia mengundang tuah, mengundang kebaikan. Di akhirat, binatang korban itu akan menjadi tunggangan kita pada mahsyar besok. Kita bangkit daripada kubur,
dia akan disediakan menjadi tunggangan kita. Kita mengenali dia dan dia mengenali kita. Bangkit tahu lah, kenal. Walaupun satu lembu tu kita kongsi 7 orang, setiap seorang dapat 1. Wallahualam. Okey. Seterusnya kiriman daripada pendengar kita. Okey, Abu Adili tanya, okey Ustaz, kebelakangan ni ramai sangat makmum yang tidak mengaminkan doa ketika imam membaca doa selepas solat. Ada yang sembang-sembang dan ada yang melayan telefon. Apa komen Ustaz? Pertama sekali kena tanya dia tu lah sebanyak orang tu, kau ni tak doa dah kenapa? Saya tak tahu nak jawab bagi pihak dia kenapa kan. Tak tahu. Tapi ada 2 sebab lah saya tengok kan. Pertama, ada sebagian ustaz kita mengajarkan kadang-kadang tak perlulah amin-amin doa dengan imam, doa sendiri. Pada saya doa sendiri pun boleh, berjemaah pun bagus. Sebab kita tak tahu siapa di antara kita orang soleh yang Allah akan angkat doa itu. Okey. Yang keduanya kadang kebiasaan. Sebab kalau kebiasaan sekarang ni dah sibuk dengan telefon kan. Telefon lagi besar kan. Kan. Maknanya kadang WhatsApp lah apa semua kan. Dulu Siti orang nak makan, orang akan angkat tangan nak doa makan. Sekarang orang nak makan, orang akan angkat telefon sebab nak update dekat WhatsApp. Ini makan ayam goreng apa berempah lah apa kan. Kan orang angkat tangan, angkat telefon, nak snap gambar. Saya sibuk dengan benda ni. Benda ni bagus, teknologi ni bagus bantu kita, tapi jangan melalaikan kita. Tu. Jadi mana tabiat atau kebiasaan yang perlu ubah. Ataupun kalau salah ustaz tu dia nak ada yang mengajar macam tu, kita kata tak ada doa dengan imam, tapi doa pada saya dalil-dalil pun banyak juga, doa dan berjemaah lagi bagus. Pun bagus juga. Wallahualam. Okey, seterusnya kita raikan sesempat yang mungkin. Okey, berikutnya ada juga yang bertanya. Pak Chu tanya, okey, saya ada beberapa kemusykilan dalam masyarakat menjelang ibadah korban yang akan datang ni. Okey, ada satu persoalan yang menjadi pertikaian di tempat tinggal saya, iaitu pembahagian daging dan tulang di kalangan AJK yang bertugas tentang persoalan upah mereka sudah maklum Sekarang timbul mengatakan pembahagian di kalangan AJK adakah termasuk upah? Kan upah dari segi duit mungkin dah bagi dah, okey dia tolong lapar daging, tapi upah dari segi pembahagian daging pula. Okey, sambung lagi ni, dia kata yang saya sedia maklum ialah tuan punya bahagian korban telah menyerahkan kepada AJK, maka ia menjadi hak AJK untuk membahagikannya. Okey, satu benda pembahagian korban ni diagih-agihkan yang bagus lah semampu kita kan. Okey, kalau dia kata pembahagian pada AJK itu agak lebih sebenarnya. AJK yang berusaha mengumpul kewangan, kemudian dia lah yang berusaha untuk cari penyembelih, dia yang juga yang tolong melapar, dia yang menjadikan. Sebenarnya tak ada masalah pun dia dapat lebih sikit, tak ada masalah. Sebab itu benda yang kita kadang-kadang orang kita ikhlas ni dia ada seni dia tau. Ada seni dia. Seni ikhlas. Seni ikhlas. Kita ada bahas saya dekat IKIM ni kan. Pernah. Seni ikhlas kan. Ataupun boleh tengok kat YouTube kan, Ustaz Amin seni ikhlas. Ikhlas ni ada seni dia. Okey. Okey, antara seni ikhlas adalah ikhlas tidak menafikan hak. Kita hari ni kadang-kadang kita kata, "Ustaz ikhlas ni ustaz ni." Sampai kita menafikan langsung hak dia tu. Kan? Ikhlas tak menafikan hak. Walaupun hari ni ada orang yang tolong bersihkan masjid, dia kata saya ikhlas, saya tak nak tusin pun, saya tak ikhlas. Kita AJK masjid kena fikirkan upah dia. Dia kata aku ikhlas, saya nak vacuum masjid ni percuma je, saya ikhlas sangat. Tapi kita AJK masjid kena fikir upah dia. Ikhlas tak nafikan hak. Kalau betul dia tak nak, kita dah bagi dia, okey ni upah awak, okey saya tak nak, dah maknanya dah bagi upah tu, dia sendiri akan pulangkan balik ke tabung masjid. Bukan kita dia ikhlas tak apa buat tak tahu je, tahu ni. Macam juga AJK masjid, ikhlas tak nafikan hak. Dia tolong bantu dia apa semua, dia ambil lebih sikit tak apa sebenarnya. Sebab ada mungkin hak tenaga dia, masa dia apa semua ada di situ. Kan? Sebab ramai beranggapan kalau ikhlas, tapi kalau ikhlas tak payahlah ambil upah kan. Ikhlas tak nafikan ikhlas hak. Niat. Ikhlas tak nafikan hak. Memang kita kita ikhlas tak nak satu sen pun. Memang itu daripada kita. Orang yang maknanya keliling tu dia kena fikir macam mana nak sediakan bahagian dia tu. Kalau memang dia tak nak, okey dah bagi hak dia tu, dia akan lepaskan balik hak dia. Okey aku serahkan balik ke masjid. Bukan kita dia ikhlas buat tak tahu je lah. Ikhlas tak nafikan hak. Dan itu antara seni ikhlas. Itu antara seni kadang jangan kita maknanya nak memahami benda tu. Sedangkan benda tu ada dalam Islam. Kita boleh baca sirah-sirah Nabi SAW dan Nabi tunjukkan benda itu. Kan Nabi tunjukkan benda itu. So, maknanya ada cuba kita, maknanya taklah kita pernah bahas kat IKIM seni ikhlas tu. Penting je. Ikhlas tak nafikan hak. Walaupun orang tu ikhlas, dia ada hak dia.
Kalau dia tak nak, dia akan pulangkan balik pada Islam, pulangkan balik pada masjid, pulangkan balik pada orang ramai. Okey. Wallahualam. Yang terakhir sempat saya raikan pertanyaannya. Sumaryanti Yati tanya, Ustaz, apa hukumnya korban yang dilakukan di atas nama untuk orang yang sudah meninggal? Okey, benda ni banyak juga kan. Memang ada khilaf kan. Ada sebahagian ustaz-ustaz kita berpegang, ada dua pendapat. Berpegang tak boleh. Tak boleh. Kita hanya boleh niatkan saja. Ni korban tu kan, niatkan saja untuk arwah-arwah dan sebagainya kan. Dia berdasarkan dia bawa dalil-dalil lah banyak kan. Antaranya bila mati anak Adam terputus amalannya. Tu maknanya terputus amalan orang telah meninggal, tak ada bawa amalan dah. Kecuali 3 tu je, ilmu bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan dan juga sedekah jariah. Okey. Sebahagian ustaz berpegang boleh berdasarkan hadis Nabi juga kan. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Sayyidina Ali karamallahu wajah terus membuatkan korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi telah wafat. Nabi wafat pada 10 Hijrah. Sayyidina Ali wafat pada 38 Hijrah. Maknanya 28 kali Sayyidina Ali buatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maknanya maknanya kalau anda kata terputus amalan si mati tu tak boleh buat amalan langsung, kenapa ada ibadah badal haji, orang buat haji untuk orang telah meninggal, puasa ganti untuk orang telah meninggal dan sebagainya. So maknanya memang ada dua pendapat. Ada ustaz kata tak boleh, sedekahkan pahala saja. Ada kata boleh namakan orang yang telah meninggal itu. Okey. Kalau anda kata kita kata okeylah, anda kata aku nak buat korban ni untuk mak aku niatkan je pahala atas nama mak. Okey, mak dapat pahala tapi fadilat tak dapat, sebab korban ni ada dua, satu pahala, satu fadilat. Fadilat tu apa? Antaranya dia akan menjadi binatang tunggangan di akhirat, antaranya kan. Lebih bagus kalau anda kata kita buatkan untuk mak sekali, nama tu, supaya dia dapat dua-dua, pahala pun dapat, fadilat pun dapat. Kelebihan itu kalau kita dah buat lah. Tapi memang ada khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh, dan dua-dua tu dalil kuat kan. Berpeganglah maknanya mana yang kita diajarkan. Dan tak boleh nak salahkan ni tak betul, ni tak betul, dua-dua ada dalilnya. Wallahu a'lam. Baik, ada juga yang tanya, kalau saya tiap tahun, contoh kalau saya tiap tahun buat ibadah korban, maknanya banyak lah dia punya korban tu kan tunggangan. Kita ni satu je nak naik, macam mana ada 10 ekor ni Ustaz lembu? Macam mana Ustaz? Maknanya Allah akan bagi sediakan tunggang tu yang terbaik. Yang terbaik. Walaupun kita pergi masjid kan, kita tengok lembu yang kita korban kan. Mam, aku punya keluarga ni semua gemuk-gemuk, mam. Ataupun keluarga aku ni semua tak kurus, mam. Mampu ke lembu masjid ni nak tanggung 7 orang ni, nak satu lembu ni, mam? Kan, sebab satu lembu kita bagi 7 kan? Tak, setiap seorang akan dapat satu tunggangan. Walaupun dia kongsi 7 bahagian tu, Allah sediakan. Allah tu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Tak ada kata separuh lembu tak kuat lembu ni nak tanggung 7 orang kita nak beranak ni kan. Tak muat, tak cukup space tak cukup space. Lembu kadang-kadang kurus kering kan. Lembu dia lembu kapal lah, lembu daripada Thailand, daripada Myanmar lah kan, kering kan. Okey Ustaz, di ujung ni doa kita tutup. Okey, insya-Allah kita akhiri dengan doa. Tapi insya-Allah doakan saya malam ni, insya-Allah saya akan bertolak ke Palestin. Semoga selamat. Dan bersama rombongan korban yang daripada Malaysia, saya bawa 102 orang kita buat korban di Masjid Aqsa, kita buat korban di dalam Palestin, dan kita agihkan banyak juga lah korban kita sampai ke mana-mana tempat, termasuk insya-Allah Gaza juga insya-Allah. Kita sampai, sebab kita dah ada dalam tu, kita dapat organize untuk korban tu malam ni. Doakan insya-Allah. Semoga selamat Ustaz. Kita balik insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ya Allah, seluruh kehidupan kami hadapkan kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak zuriat kami orang yang taat kepadamu ya Allah, yang mendapat keredaan daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keikhlasan kepada hati kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal yang lagi baik ya Allah. Kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau matikan kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami
kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin amin rabbal alamin. Moga dengan doa itu tadi memberkati majlis ilmu kita pada hari ini bercakap tentang korban. Jadi apa jua bentuk pengorbanan yang kita buat di luas ya, masa ya, kebaikan kata-kata dan juga apa sajalah kita niatkan, asal namanya korban, berkorbanlah dengan seikhlas hati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.